Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Adakah Anda percaya kalau saya katakan kepada Anda bahwa kerajaan Sabah hari ini sebenarnya dibina atas asas pengkhianatan, hipokrasi dan juga budaya lompat parti? Inilah naratif yang sedang panas diperkatakan dan kita perlu bongkar dengan lebih mendalam supaya Anda dapat menilai sendiri. Adakah kesatuan yang diwar-warkan itu benar-benar tulen ataupun sekadar topeng untuk menutup luka politik yang lama? Jadi jangan kemana-mana karena apa yang bakal kita ulas kali ini di dalam video kali ini akan membuatkan Anda berpikir semula tentang wajah sebenar politik Sabah. Mari kita kembali kepada asas isu ini. Pada tahun 2018, rakyat Sabah sudah pun membuat pilihan. Mandat jelas telah diberikan kepada parti warisan yang diketuai oleh Datuk Seri Shafie Apdal bersama sekutunya. Tetapi malangnya kerajaan itu tidak bertahan lama. Bukan kerana rakyat yang menolak tetapi kerana pengkhianatan. Ya, kerajaan itu tumbang akibat tindakan lompat parti, konspirasi pintu belakang dan juga permainan politik licik yang akhirnya melahirkan gabungan rakyat Sabah ataupun GRS. Kini apabila Datuk Armizan Muhammad Ali tampil mengatakan bahwa Haji Jinor layak terus menjadi Ketua Menteri atas dasar kesatuan, soalan yang timbul ialah kesatuan jenis apa sebenarnya? Kalau asas GRS sendiri lahir daripada lompat parti, daripada menikam belakang rakan sendiri, daripada sebuah pengkhianatan terhadap mandat rakyat, adakah kita boleh panggil itu sebagai kesatuan? Atau sebenarnya ia hanyalah oportunisme politik yang dibalut dengan slogan yang kosong? Perlu diingat, pada tahun 2020 Haji Ji dan sekutunya bangkit menumbangkan kerajaan warisan. Mereka yang dahulu lantang mengecam budaya lompat parti tiba-tiba menjadi penerima manfaat terbesar daripada budaya itu. Bukankah ini satu hipokrasi? Cakap lain, buat pun lain. Slogan menolak pengkhianatan tetapi diam-diam mereka sendiri bergantung pada pengkhianatan untuk berkuasa. Lebih menarik lagi ada pula usaha membandingkan GRS dengan Sarawak. Katanya Sabah juga boleh kukuh seperti Sarawak kalau bersatu. Tetapi adakah perbandingan itu adil? Sarawak itu kuat kerana pemimpinnya teguh mempertahankan mandat dan juga hak negeri. Mereka tidak tumbang kerana lompat parti, malah sentiasa berdiri di atas kekuatan sendiri. GRS pula rapuh, bergantung pada naungan persekutuan, seolah-olah Sabah tidak boleh berdiri tanpa sokongan dari persekutuan. Kalau kita samakan ini, bukankah ia sebenarnya satu penghinaan terhadap kecerdikan rakyat Sabah? Dan jangan juga lupa, sokongan Pakatan Harapan terhadap Haji Ji bukanlah kerana keyakinan penuh pada kepimpinannya. Ia lebih kepada kompromi politik untuk survival jangka pendek demi kestabilan. Dalam erti kata lain, Haji Ji diselamatkan oleh keadaan dan bukan kerana beliau benar-benar diyakini rakyat ataupun dilihat sebagai pemimpin yang mempunyai inspirasi. Maka, apakah benar kerajaan ini stabil ataupun ia sekadar ruang bernafas sementara yang boleh runtuh pada bila-bila masa saja? Sekarang mari kita bertanya pula satu persoalan. Adakah Sabah hari ini ditadbir oleh seorang ketua menteri yang benar-benar dipilih rakyat ataupun hanya seorang ketua menteri secara kebetulan? Kalau kita lihat rekod, Shafie Apdal dipilih melalui peti undi, melalui mandat jelas rakyat. Haji Ji pula kedudukannya lahir daripada siri lompat parti, daripada percaturan belakang tabir, dan bukan daripada pilihan rakyat secara terus. Jadi, bolehkah kita anggap ini sebagai kerajaan yang sah daripada hati rakyat? Atau sebenarnya ia hanya kerajaan yang sah atas kertas, tetapi rapuh dari segi legitimasi moral? Dan bayangkan pula senario seterusnya. Jika dalam pilihan raya negeri yang akan datang, rakyat Sabah benar-benar ingin membetulkan kesilapan ini, apakah akan berlaku kepada GRS? Adakah rakyat akan menolak budaya lompat parti, menolak hipokrasi dan kembali memilih mereka yang benar-benar berani berdiri di atas mandat rakyat? Atau adakah sejarah bakal berulang lagi dengan pengkhianatan sekali lagi menentukan siapa yang memegang kuasa? Kontroversinya juga di sini ialah budaya lompat parti yang kononnya ditolak habis-habisan sebelum ini. Sebenarnya telah pun menjadi asas yang paling kukuh kepada GRS.
Tanpa lompat parti, tanpa pengkhianatan, GRS mungkin tidak pernah wujud. Dan tanpa kompromi Pakatan Harapan, mungkin kerajaan ini sudah lama tumbang. Jadi persoalannya lagi, adakah benar kesatuan yang diwar-warkan itu demi rakyat atau hanya demi mengekalkan kuasa mereka yang takut hilang pengaruh? Inilah dilema yang kita perlu fikirkan bersama. Adakah kita rela Sabah ditadbir oleh kerajaan yang rapuh dari segi mandat tetapi kuat dalam retorik? Ataupun kita mahu melihat satu perubahan yang benar-benar datang daripada suara rakyat dan bukan daripada pintu belakang? Baiklah kawan-kawan, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin tinggalkan Anda dengan satu lagi persoalan yang cukup tajam. Dalam politik Sabah, siapakah sebenarnya pengkhianat yang paling besar? Mereka yang lompat parti demi kepentingan pribadi ataupun rakyat yang terus memberi peluang kepada ahli politik yang sama berulang kali walaupun sudah jelas rekod pengkhianatan mereka? Coba kita fikirkan bersama-sama. Jadi, oleh itu, apakah pandangan Anda? Adakah Haji G benar-benar seorang ketua menteri yang sah daripada mandat rakyat ataupun hanya seorang yang kebetulan naik kerana percaturan politik belakang tabir? Dan adakah Sabah akan terus dipimpin oleh budaya lompat parti ataupun akhirnya rakyat akan menghukum pengkhianatan ini dalam PRN17 yang akan datang? Coba Anda tinggalkan komen Anda, pandangan Anda kerana saya pasti perbincangan ini belum lagi berakhir. Dan kalau Anda rasa pendedahan ini membuka mata Anda, jangan lupa untuk tekan butang like, share video ini kepada rakan-rakan yang lain, dan subscribe untuk lebih banyak konten panas dan penuh kontroversi daripada kami di Current Sphere MY. Ingat kawan-kawan, kebenaran kadang-kadang pahit, tetapi kita perlu berani untuk menelannya. Baiklah, jumpa lagi dalam episod yang seterusnya di mana kita akan bongkar lagi kisah politik yang penuh dengan drama, penuh dengan pengkhianatan dan persoalan yang membuatkan kita tidak senang duduk. Adakah Anda sudah bersedia? Kerana politik Sabah belum habis dengan skrip yang lama. Ia baru saja bermula dengan babak yang lebih panas. Baiklah, salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya nanti. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih.